Okey, jadi dua-duanya ialah kata sendi. Okey, cikgu nak tanya, boleh respon tak? Semualah, siapa-siapa pun, kata sendi dari. Ya, kita mulakan kata sendi dari. Kita guna untuk apa ya dari? Dari kita guna untuk merujuk kepada apa? Tolong respon. Ya, betul. Masa, tempat dan juga arah. Dah terbalik ni sepatutnya cikgu mula ATM. Kita padamlah. Ya, kita padam, kita bagi kemas cara konsep dia. Ya, dari guna untuk ATM. Arah, hilang dah pula pen. Arah ATM. Tempat dan masa. Ya, sebab kadang-kadang kita belajar ni kena ada formula dia. Arah, tempat, masa. Jadi ATM. Senang nak ingat kan? Okey, betul. Terima kasih Tahniah. Ya, semua boleh ingat lagi. Hari ni cikgu nak tambah lagi 3 pelajar. Ya, ada lagi 3. Ini yang kita nak kena tahu. Ya, sebab konsep ni kamu akan guna pakai sampai kamu tingkatan 5. Selain kita guna untuk dari sini arah, dari Ipoh tempat, dari jam 3 pagi masa, ya 3 pagi untuk masa ni sebagai contoh. Okey, pagi ni cikgu tambah lagi, ya kita mana pen hitam? Okey, sekejap. Kita bagi dia beza sikit ya. Jadi tambahan pagi ni, ya kita guna juga dari untuk sudut. Tambah ya. Untuk aspek. Dan juga untuk segi pelajar. Ni tolong ambil ya nota ini sebagai tambahan baharu. Ya, selain arah, tempat, masa yang kita semua tahu, ya hari ni kita tambah lagi dari sudut, dari aspek dan juga dari segi. Ya. Okey, macam mana dari sudut? Okey, contohnya pagi ini kita membincangkan dari sudut tata bahasa. Nampak? Dari sudut tata bahasa. Dari aspek kesihatan, contoh. Ya, dari aspek kesihatan kita digalakkan mengambil pemakanan seimbang, contoh. Dari segi kebajikan pekerja, contoh. Ya, okey, contoh. Dari segi kebajikan pekerja, ya, majikan di tempat abang saya bekerja sangat menitik beratkan dari segi kebajikan pekerjanya. Jadi poin yang kamu nak ambil tambahan hari ni, tambah lagi 3 ini. Okey. Jadi pelajar bermakna ya untuk kata sendi dari, ya pastikan anda menguasai 6 ni. Ya, dari. Okey. Ini tambahan kata sendi dari. Lain daripada 6 ni kita guna daripada. Ya. Okey, selesai. Itu nombor 1. Kita jumpalah dah kesalahan. Okey, Alia Nabila dan juga siapa tadi? Ya, yang mencuba ya untuk jawapan. Itu jawapan kita yang pertama. Nanti akhir sekali kita nak tengok skor nah. Ya, pelajar-pelajar. Okey, nombor 2, silakan. Nombor 2 ni cikgu yakin semua orang boleh skor. Silakan, siapa nak mencuba? Untuk 10 soalan ni cikgu tak nak bagi jawapan. Cikgu nak anda yang memberikan jawapan ya, sebab kita dah bagi masa tadi. Silakan, siapa nak cuba nombor 2? Nombor 2, siapa nak cuba? Volunteer. Siapa nak cuba? Silakan. Saya. Aisyah Amalina. Ya, silakan Aisyah. Bila mencuba anda buka kamera. Aisyah ya? Aisyah. Betul ke Aisyah yang saya. ya sila. Open. Open. Buka kamera. Boleh? Silakan Aisyah. Aisyah silakan. Tu Aisyah. Okey Aisyah. Yes, silakan Aisyah. Nombor 2 apa jawapan?
Kesalahan dia kebanyakan peserta-peserta. Kebanyakan peserta-peserta. Okey. Ini sama macam latihan kita ya pada minggu lepas Aisyah kan ya, kata ganda. Okey, jawapan baharu Aisyah Kebanyakan peserta. atau kebanyakan Atau peserta-peserta. betul, kebanyakan peserta ya, atau juga kita pilih jawapan yang kedua, peserta. Okey, baik, apa konsep dia? Ya. Okey, setiap soalan ni cikgu akan pergi kepada konsep tata bahasa. Dalam bahasa Melayu kita ada konsep atau kita sebut hukum. Okey, bila nak ni cikgu akan pergi ke sebelah sini. Okey, yang ni cikgu harap kamu dah dapat, cikgu akan padam ya. Cikgu padam sebab kita nak pergi kepada bahagian yang kedua. Jadi boleh ikut cikgu. Boleh dengar tak? Ada tersangkut-sangkut dah suara cikgu? Ada sikit-sikit. Okey, tapi masih boleh ikut nah. Okey, kita pergi kepada konsep yang kedua. Ya, konsep yang kedua. Okey. Kamu ambil dan catat ya, catat dalam buku masing-masing. Sekarang ni yang kedua. Ya, yang kedua. Okey, kita guna konsep apa ni? Kata ganda. Ya, kata ganda. Okey, ini ialah konsep kata ganda. Baik. Kebanyakan ini ialah kata bilangan. Okey, kata bilangan, belajar kata bilangan yang dah menunjukkan jamak. Jamak tu lebih daripada satu. Ya, yang dah banyak. Lepas tu bila dia dah jamak, kita nak masuk kepada peserta. Ini ialah kata nama. Ya, peserta ni ialah kata nama pelajar. Ya, bila kita dah gandakan dia dah jamak, maka kata nama tak boleh ganda. Itu konsep dia. Ini kamu faham lah. Ya, tak boleh ganda. Itu sebab tadi, ya, cikgu sebut dekat kamu, bila kamu dah guna antara, ya, usaha, yang ini tak boleh ganda. Ya, usaha ni tak boleh ganda. Itu sebab dalam jawapan kamu, ya, kalau kamu tulis antara usaha-usaha, cikgu akan pangkah usaha ni. Sebab apa? Sebab kita dah menggunakan antara yang dah menunjukkan banyak. Ya, jadi bila dah banyak, yang ni jangan sekali-kali gandakan. Tu. Ya, itu alasan sebab dia. Ya, jadi dalam soalan latihan karangan, jangan kita mulakan dengan kesilapan. Ya, sebab dia ialah orang kata titik awal pemeriksa mengenali kamu sebagai calon. Ya, jadi jangan buat silap awal-awal. Jadi ini konsep yang sama. Ya, konsep yang sama. Okey, selesai nombor 2. Ya, habis nombor 2. Kita pergi pada soalan nombor 3. Ada pertanyaan boleh nak tanya. Ya, Fatin Awadah, silakan. Nak tanya ke? Ya, Awadah. Awadah ke nak bertanya? Ya, sila. Yang nombor 2 tu kan, kalau kebanyakan peserta-peserta tu kan, Macam mana? Okey, nombor 2 ya, okey. Maksudnya kalau kan kalau kebanyakan peserta-peserta tu, kalau saya gariskan peserta-peserta je, saya tulis peserta je. Boleh terima. Ya, boleh macam tu ya. Cikgu kotakkan dua-dua sekali. Ya, sila, siapa nak bertanya? Boleh. Boleh sesi bertanya, sila. Sebab kamu tak ada kelas, kita panjang masa pun tak apa. Saya pun ada soalan juga. Ya, Alia. Kalau kebanyakan peserta-peserta tu, saya betulkan dia jadi kebanyakan para peserta, boleh tak cikgu? Oh ya, bagus kamu bertanya macam tu. Okey, boleh cikgu terangkan dekat sini. Alia,
Okey, bawah-bawah ni Alia ya. Okey, Alia, kebanyakan, oh kenapa pen kita? Okey, kejap. Kebanyakan para, lepas tu apa lagi? Segelintir, Alia dan semua ya, segelintir. Okey. Lepas tu sebahagian. Ya, sebahagian. Lagi apa yang mungkin cikgu teringat sekejap. Sebahagian, segelintir, kebanyakan, para. Ini ya, Alia, ini ialah kata bilangan tak tentu. Alia, oh putus, okey. Okey Alia, kata bilangan tak tentu, dia terputus sekejap tadi. Yang sudah menunjukkan jamak Alia. Jamak tu maksudnya banyak Alia. Okey. Jadi bila dah jamak, kamu masukkan kebanyakan, kamu masukkan pula para, jadi dia dah 2 kali banyak ya. Dah ke 2 kali dekat situ. Oh dia terputus, kenapa ni? Tulisan ni kita oh sini. Jadi kan bila kita dah masukkan 2 Alia, kamu dah masukkan 2 kata bilangan yang berbentuk jamak. Jadi anda dah buat kesilapan dekat situ. Salah lah Alia. Tak boleh lah. Okey, boleh faham tak Alia? Boleh cikgu. Boleh, alhamdulillah. Okey, selesai. Ada lagi nak tanya apa? Sebelum kita pergi kepada soalan 3. Cikgu. Ya, Fatin Kristina. Ya, Fatin? Nak tanya? Ya, nak tanya apa Fatin, Kristina? Garis peserta-peserta je. Boleh. Yang kamu tanya tu sama macam yang ditanya oleh Awadah tadi. Boleh. Kamu gariskan kamu gariskan peserta pun boleh, kamu buat macam cikgu pun boleh. Dua-dua boleh. Cikgu terima. Boleh, dalam peperiksaan pun diterima jawapan macam tu. Boleh Okey, baik. Okey, baik. Kita bergerak kepada nombor 3 sekarang. Nombor 3, siapa nak cuba? Silakan. Ada yang nak mencuba soalan yang ketiga sekarang? Ramai lagi, cepat. Okey, lepas ni dah tak ada pelajaran. Cikgu rasa kalau ambil masa sekejap pun tak apa kot kan. Jadi silakan sebab banyak nak bincang. Walaupun kita mencari jawapan yang tepat pelajar, tetapi ya cikgu kita boleh sentuh mana-mana yang bukan jawapan sebagai perbincangan. Siapa nak cuba soalan yang ketiga? Kamu dah ada jawapan ya. Jadi volunteer sahaja. Salah kita betulkan, jangan takut. Siapa nak cuba? Cepat, siapa nak cuba soalan nombor 3? Ada yang nak mencuba? Ramai ni, ada Iza, ada Asma, ada Alia, ada Hanisa, Adriana ada. Cuba cik. Ya, boleh. Sila. Cikgu suka yang nak mencuba ni. Yang nak mencuba siapa? Kejap. Siapa yang nak? Alia, Nabila. Alia suka mencuba. Tak apa, betul. Silakan Alia. Kesalahannya mengajar mata pelajaran. Okey. Jawapan saya telah mengajar mata pelajaran. Mata pelajaran dekat. Okey, baik. Mata pelajaran, Alia, mata pelajaran. Ya, untuk pengetahuan anda, ejaannya dah betul, Alia. Ejaan dia memang jarak. Ya, bukan rapat. Rapat dia jadi salah. Okey, Alia. Ya, ejaan dia sedia jarak. Jadi, mata pelajaran tu dah betul. Okey. Baik. Kamu tambah perkataan telah. Okey, Alia, kamu cuba menambah perkataan telah dekat situ. Okey. Telah ni ada ke, tak ada ke, tak jadi masalah. Jadi Alia, bukan itu yang kita cari. Ada lagi bahagian lain. Tapi terima kasih kerana mencuba. Kita padam sebab itu bukan jawapan dia. Okey, dah terpadam di atas. Okey, tak apa. Silakan, siapa nak mencuba? Akilah, nak cuba Akilah? Dah petik nama, kena cuba dah. Cubalah Akilah.
Tak nak cuba? Hmm, Boleh. Cuba. lah. Yang penting cuba. Ya, silakan. Cuba. Salah dia sejak. Yang salah sejak. Okey. Mata pelajaran bukan jawapan. Sekarang Akila sedang mencuba dengan perkataan sejak. Okey, sejak salah. Kenapa? Jawapan baru. Cuba bagi jawapan baru. Apa jawapan? Semenjak. Semenjak. Okey, baik. Okey, baik. Anda cuba dan cikgu belum bagi jawapan ya, betul atau salah. Baik, kita tengok konsep. Kita pergi belah sini. Ya, cikgu jelaskan. Okey, sejak dan semenjak. Ya, cikgu jelaskan. Okey, bila kita nak guna sejak dan bila sejak ni macam mana? Okey, ni bahasa Melayu. Bahasa Melayunya dia rumit sikit. Ya, tapi kalau faham konsep, insya-Allah boleh faham sebenarnya. Okey, sejak sejak semenjak. Nampak cikgu letak slash. Bila kita letak baris miring tu atau slash atau tanda macam tu, padam dulu sini supaya tak terganggu. Okey, ini pelajar, dua-dua ni bila cikgu letak baris miring atau slash di situ, maknanya samalah. Sejak ke semenjak ke membawa maksud yang sama. Ini dua-dua ni ialah kata sendi. Maksud dia sama. Jadi, kamu guna sejak atau kamu guna semenjak, dua-duanya sama yang membawa maksud masa. Masa. Maksud dia ialah masa. Okey? Dan juga dari. Dari. Nampak tak? Dari pun boleh duduk dekat situ sama. Itu sebab pelajar, kalau kamu bubuh jawapan, kalau kamu bubuh jawapan sejak dari semalam. Nampak tak? Sejak dari semalam. Sejak pun masa, dari pun masa, semalam pun masa. Jadi kamu dah ulang-ulang perkataan. Sebab itu kita tak boleh guna banyak sangat maksud yang sama. Terus saja. Bila sejak semalam. Bila ni sejak semalam. Ataupun semenjak semalam. Jadi di antaranya tu jangan kita nak bubuh dekat sini. Jangan nak bubuh dari ataupun daripada. Tak boleh. Nampak cikgu pangkah? Tak boleh letak dekat situ. Di antaranya ni, kamu nak letak dari atau kamu nak letak daripada, tak boleh. Salah. Sebab perkataan tu dah maksud dia sama. Sejak ke semenjak ke, dia ialah kata sendi yang menunjukkan masa. Jadi kita tak boleh guna sejak dari. Tak boleh guna sejak dari dan tak boleh guna sejak daripada. Nampak? Salah jadi tak boleh guna. Jadi kita kembali kepada soalan pelajar. Maka Akilah, kamu mencuba jawapan tetapi jawapan masih tak tepat. Sejak tu dah betul. Sejak 10 tahun atau semenjak 10 tahun membawa maksud masa. Bukan itu yang kita cari Akilah, tapi bagus percubaan. Maknanya mata pelajaran bukan. Tadi jawapan yang telah dicuba, mata pelajaran bukan, sejak pun bukan. Dua-dua ni bukan itu yang kita cari. Ada siapa nak mencuba? Ada sesiapa yang nak mencuba? Okey, siapa? Siapa? Cikgu tak nampak lagi. Siapa? Ya, Fatihah. Fatihah. Ya, Fatihah. Silakan. Ya, Fatihah. Yang salah bahasa Melayu.
Okey. Kenapa salah? Dia kena huruf kecil. Apa yang huruf kecil? Bahasa dengan Melayu. Oh, bahasa B huruf kecil, Melayu pun huruf kecil. Ya, macam tu. Macam cikgu tulis ke? Ya, macam ni. Percubaan. Okey, yang bagus mencuba. Okey, dengar sini penerangan cikgu. Yang kamu sentuh ni memang yang cikgu kena huraikan. Memang mencuba. Bagus. Yang penting mencuba. Okey, tengok di sini ya. Okey. Bahasa Melayu, kalau kamu pernah buat latihan, ada pernah tak jumpa macam ni? Satu bahasa Melayu, M huruf besar. Dan satu lagi bahasa Melayu, B dengan M huruf besar. Jawapan yang kamu bubuh tadi tak pernah jumpalah. Fatihah. Jawapan kamu tadi B huruf kecil, M huruf kecil. Yang ini terang-terang salah. Ya, Fatihah. Bagus mencuba sebab cikgu perlu menyentuh perkataan bahasa Melayu. Okey. Ya, okey. Kamu mencuba perkataan bahasa Melayu. Okey, jadi jawab apa nama ni? Kamu cuba jawapan bahasa Melayu, ya, tetapi bukan itu yang kita carilah, ya. Kita kena padam, ya, sebab bukan itu yang kita cari. Yang penting kamu mencuba. Okey, tengok penjelasan cikgu pelajar-pelajar. Ya, kamu dengar penjelasan cikgu. Baik. Dua-dua ni ada dalam aspek tata bahasa, ya. Ini okey. Ini pun ada, yang kedua ni pun ada. Tetapi dalam konsep yang berbeza. Okey, bila kita nak guna bahasa Melayu yang pertama, yang ini bila menyentuh sesuatu yang umum, ya, kenyataan yang umum. Ya, yang umum, kenyataan yang umum. Manakala bahasa Melayu yang B huruf besar, M huruf besar, yang ini khusus dan dia merujuk kepada kata nama khas. Nak senang, ya, cikgu sebut dia ialah mata pelajaran. Nampak cikgu ada jarak, ya, jadi dia mesti jarak, ya, mata pelajaran ataupun subjek, ya. Okey, mata pelajaran ataupun subjek, ya, kita guna B dengan M huruf besar. Ya, contohnya saya mengambil 9 mata pelajaran dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Antaranya kita pun tulislah, ya, pelajaran apa kita ambil. Maka kita senaraikan, pertama bahasa Melayu, kedua bahasa Inggeris. Nampak? Bila pelajaran kena huruf besar. Yang ketiga saya ambil bahasa Arab. Bahasa, nampak, huruf besar. Ya, bila dia mata pelajaran kita kena BM huruf besar, BI huruf besar, BA huruf besar. Ya, sebab dia dah jadi khas. Ya, kata nama khas. Ya. Tapi yang pertama tadi dah padat sangat, cikgu padam dulu. Okey. Ya. Ya, yang bahasa Melayu umum ni, okey, contoh, ya, macam mana cikgu nak buat contoh? Okey. Semua penduduk Malaysia digalakkan bertutur dalam bahasa Melayu. Ya, tanpa mengira kaum. Nampak? Bahasa Melayu, ya. Okey. Cikgu bina ayat dekat sini supaya kamu nampak. Ya, semua, bukan semualah, penduduk. Okey. Penduduk Malaysia, M huruf besar lah tu, ya, digalakkan
Bertutur. Ini kamu tak payah salin pun tak apa. Cumanya kamu tengok cikgu bina ayat supaya nampak ya. Apa beza BM huruf BM huruf kecil dan macam mana BM huruf besar. Bertutur dalam bahasa. B huruf besar, nama kecil nampak? B huruf kecil dan M tetap huruf besar. Bahasa Melayu tanpa mengira kaum. Kamu tak perlu salin ayat tapi kamu faham konsep. Yang penting kamu faham konsep. Bila kita nak guna BM bahasa Melayu huruf kecil dan bila kita nak menggunakan BM bahasa Melayu huruf besar. Itu konsep dia. Tolong faham konsepnya. BM nak guna huruf besar bila dia mata pelajaran. Bila dia mata pelajaran. Macam ni lah. Nampak? BM huruf besar. Cikgu ulang balik. BI huruf besar. Sebab dia khusus. Tapi dalam ayat kita tadi. Dalam ayat kita tadi nampak B huruf kecil. M kekal dengan huruf besar. Itu alasan dia. Siapa yang mencuba tadi? Bukan itulah lagi. Bukan itu yang kita cari. Dah banyak percubaan tapi kita belum jumpa lagi. Ada siapa yang jumpa tak? Ada tak siapa yang jumpa? Soalan nombor 3. Okey, yang ini cikgu bantulah. Sebab yang ini memang rumit sikit. Mungkin kamu tak pernah jumpa kesalahannya. Okey, pelajar, jawapan kita ialah mengajar. Wow. Tak pernah cikgu, saya tak pernah jumpa. Cikgu yakin anda mungkin jarang-jarang jumpa. Apa sebasal pula mengajar mata pelajaran? Sebab kita kadang kelaziman kita biasa guna perkataan ini. Encik Tan mengajar mata pelajaran. Kita rasa macam betul. Tetapi inilah bahasa Melayu. Salah sebenarnya. Jawapan dia ialah mengajarkan. Ini jawapan dia. Apa pasal pula ada mengajarkan? Okey. Cikgu terangkan di sini. Hari ni lebih banyak kepada penerangan Jadi tolong fokus. Tak faham sila bertanya. Boleh? Tak ada masalah. Kamu nak bertanya, insya-Allah cikgu mampu, cikgu akan cuba jawab. Tak mampu, cikgu mungkin akan merujuk kepada rakan-rakan cikgu yang lain Okey, kenapa mengajar? Ini konsep. Mungkin kamu pernah dengar lah. Mengajar, mengajarkan. Okey, sila ambil catatan Yang ni konsep. Konsep. Bila nak guna mengajar dan bila pula nak guna mengajarkan. Sama juga memasak, memasakkan. Kenapa? Dah putus. Tak nampak tulisan. Okey, sekejap dia terputus sekejap. Okey, mengajar, mengajarkan. Memasak, memasakkan. Mengirim, mengirimkan. Mengirimi, mengirimkan. Dia ada konsep-konsep dia. Sekejap dia terputus sekejap. Okey. Jadi kita nak guna mengajar ada ayat dia. Nak guna mengajarkan pun ada ayat dia yang tertentu. Kita tak boleh main letak saja ikut suka macam ayat tu sebab dia suruh kita cari kesalahan. Dia suruh kita cari satu kesalahan. Banyak yang dah mencuba tadi. Ada yang cuba bahasa Melayu, ada yang cuba mata pelajaran, ada yang tambah perkataan. Jadi kita kena tengok konsep dia yang sebenar. Macam mana jadi kita dah jumpa. Perkataan yang salah ialah mengajar dan juga mengajarkan. Okey, sekejap dia ada slack sikit kat situ. Dia cetak dulu. Internet tadi. Okey, cikgu terang secara lisan dahululah Okey, mengajar kita guna untuk siapa sebelah dia. Siapa? Mengajar untuk
penyambut dia ialah siapa. Manakala mengajarkan, ya, penyambutnya ialah apa. Apa tu mata pelajaran lah. Ada sebab jawapan dia ialah mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu. Mengajar ni untuk siapa? Contohnya, cikgu sedang mengajar pelajar-pelajar dua arroyan. Nampak tak? Ya, mengajar sebelah dia mesti orang. Siapa? Ya, mengajar sebelah dia mesti orang. Ya, manakala mengajarkan itu sebelah dia ialah apa yang diajar. Ya, contohnya mata pelajaran. Ya, contohnya mata pelajaran ataupun aspek. Dah boleh, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, jadi mengajar. Okey, kamu ambil catatan ni. Mengajar untuk siapa? Mengajari sebelah dia untuk orang. Ya, ataupun ya, mengajari untuk orang, ya. Okey, padam dulu. Terputus. Ya. Jadi cikgu harap boleh faham lah sebab banyak yang kamu akan terima ni walaupun soalannya 10 ya, tapi perbincangan ni sangat meluas ya. Dalam satu soalan pun banyak benda yang kita sentuh. Okey, mengajar kita guna untuk orang ataupun siapa. Mengajar siapa? Manakala mengajarkan, ya, mengajarkan ini ialah untuk benda atau objek atau apa, ya. Tu. Okey. Mungkin tak jelas lagi. Okey, kita tengok contoh. Ya, kalau mengajar siapa tadi kan cikgu dah sebut. Ya, mengajar. Okey, kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh ayat. Kita guna pen lain lah ya supaya boleh nampak. Okey. Okey, pen hijau. Contoh. Ya. Okey. Mengajar pelajar dua royan. Atau ibu sedang mengajar adik. Atau ya, cikgu Tan ya sedang mengajar anak-anaknya. Pun samalah siapa orang. Nampak tak? Ya, jadi kalau mengajar sebelah dia, ya, selepas mengajar ni sebelah dia mesti orang. Ya, sebelah dia mesti orang. Ini kamu kena catat. Kena ambil ni, ya. Manakala mengajarkan yang ada kan ni, ya, dia merujuk kepada apa, ya. Merujuk kepada apa, dapat cikgu kotakkan, maknanya tu penting lah. Ya, kan ni, ya, balik kepada apa. Okey, contoh mengajarkan, kita balik pada soalan kita tadi, mata pelajaran bahasa Melayu. Atau ya, ibu mengajarkan kakak cara-cara memasak mi goreng. Ibu mengajar kakak. Cuti-cuti ni semua pakat nak masak kan? Semua dah pandai, dah ada ya, ilmu tambahan. Ya, mi goreng nampak ejaan mi ya. M-I bukan M-E-E. Okey, itu satu contoh. Mengajarkan apa? Apa tu? Ya, ni apa tu dekat bawah ni? Bendanya. Ya, yang kedua, ataupun mengajarkan teknik menggunting. Teknik menggunting baju. Nampak tak? Ya, yang ini semuanya apa? Benda, objek. Nampak ya? Manakala mengajar tadi, okey, ya, mengajar tadi, cikgu catat balik dekat atas ni, merujuk kepada orang atau siapa. Itu jawapan dia. Okey, sampai dekat tu boleh faham tak rasa-rasanya penerangan cikgu?
Boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh ya? Okey, kamu tengok pada nota ni, cikgu rasa boleh faham. Ya? Nota yang cikgu catat ni, okey kita kecilkan sikit supaya nampak. Oh, dia tak nak kecil dah. Ya, dia. Okey. Ya, jadi maknanya kena faham mengajar untuk orang, mengajarkan ya sebelah dia ya mesti benda. Ini contoh-contoh dia ya. Okey, selesai dekat situ. Kita balik kepada soalan. Balik kepada soalan tadi. Okey. Ambil soalan. Nombor 3. Jadi itu jawapan dia. Mengajar, ya sepatutnya mengajarkan. Ini jawapan dia. Okey. Baik, kita sambung nombor 4. Nombor 4 ada siapa nak cuba? Kecilkan sikit jawapannya. Saya. Okey, sekejap ya. Cikgu tulis kat sini. Bagi kecil sikit. Mengajarkan. Siapa saya? Mana ya? Siapa saya? Mana tadi? Cikgu tak nampak lagi. Siapa? Siapa? Kosrina. Kosrina. Ya, silakan. Ya, Kosrina. Nombor 4. Boleh. Sila. Cuba nombor 4. Jawapan? Kesalahan? Bacakan soalan Kosrina. Boleh mulakan Kosrina. Boleh baca soalan dan nyatakan jawapan anda. Rakyat jelata sangat duka cita apabila menonton istiadat pelantikan Sultan di televisyen. Jawapan dia duka cita. Duka cita. Duka cita. Kenapa pula duka cita, Kosrina? Pelantikan Sultan. Sedih ke? Kita dapat Sultan baru. Kamu sedih? Ini bahasa istana ni. Sebab Sultan. Takkan kita sedih kita dapat Sultan baru, Kosrina. Ya. Cuba lagi bahasa istana. Ada tak jawapan baru? Cikgu. Ya, Alia. Alia nak mencuba. Silakan Alia. Kosrina, kita bagi jawab peluang Alia. Ya, apa? Jawapan saya amat suka cita. Amat suka cita. Amat. Okey. Baik. Kosrina, cikgu padam jawapan anda. Kita pergi kepada jawapan Alia tadi. Sangat tukar kepada amatnya. Okey. Alia, kamu sedang menggunakan kata penguat. Kata penguat bebas. Untuk pengetahuan anda, Alia, ya, sangat. Dalam jawapan tu kamu kata salah sangat. Okey, salah sangat kan? Kamu bubuh jawapan baharu amat. Cikgu tambah lagi satu sungguh. Okey, Alia dan kawan-kawan yang lain, yang ini ialah kata penguat bebas. Ini ialah kata penguat bebas, Alia. Jadi, Alia, kamu guna sangat ke, kamu guna amat ke, atau kamu guna sungguh ke, tiga-tiganya betul. Tiga-tiganya kita terima, Alia. Ya, sebab maksud yang sama. Ya, Alia? Ya, maksud yang sama. Bebas. Jadi, boleh kita guna sangat pun tak salah, amat pun tak salah, sungguh pun tak salah. Jadi, Alia, bukan itu yang kita cari. Padam jawapan. Siapa nak cuba? Nombor 4. Bahasa istana. Bila nampak ada rakyat jelata je. Ya, bila nampak ada perkataan rakyat jelata. Okey, dah terlajak. Rakyat jelata. Ada perkataan sultan. Ada pula perkataan istiadat. Maka pelajar, kamu kena ingat kita sedang menyentuh bahasa istana. Cari perkataan dalam soalan tu, ya, dalam soalan tu yang
sepatutnya guna bahasa istana? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba nombor 4? Bukan sukacita, bukan sangat. Apa agak-agaknya? Silakan siapa nak mencuba? Saya cikgu. Kejap cikgu tengok. Fatin Kristina. Ya, silakan Fatin. Fatin Kristina, ya. Betul. Ni. Saya cikgu. Ya, cikgu silap orang ke? Tak apalah. Ya, kita cikgu tak nampak siapa tadi. Cikgu nampak Fatin aja. Ya, silakan Fatin. Hani. Hani. Ya ke? Hani yang nak mencuba. Okey, tak apa. Dah. Hani nak pergi pada Hani. Bolehlah Hani. Mana Hani? Hani. Afika Hani. Ya, silakan bukan. Afika Hani. Hani. Ya, sila. Hani. Ini Hani apa ni? Bukan Afika Hani. Tak apalah Hani. Okey. Ya, Hani. Apa jawapan kamu? Istiadat jadi pertabalan. Kamu istiadat jadi pertabalan. Ya, betul. Kamu tengok betul-betul. Nombor 4, rakyat jelata sangat sukacita apabila menonton istiadat pelantikan Sultan di televisyen. Yang salah sebenarnya yang mana? Cikgu padam. Sorry. Padam dulu. Tapi kita masih tentang bahasa istana. Ya, Hani, perkataan apa yang kamu rujuk? Perkataan? Hani? Istiadat jadi pertabalan. Tak betul. Jawapan dah betul. Kesalahan tak betul. Jawapan kamu betul. Kesalahan kamu tak betul. Patutnya apa? Kawan-kawan? Pelantikan. Ya. Pelantikan. Pelantikan. Ya, pelantikan. Nampak? Pelantikan yang salah, Hani. Ya, yang salah ialah pelantikan. Sepatutnya pertabalan. Itu jawapan. Ya, Hani, jawapan kamu dah betul. Kesalahan pula tak betul. Tu kena jaga ya dalam peperiksaan. Walaupun jawapan betul, kesalahan yang digariskan tak betul, kamu tak dapat markah. Ya, sebab lagilah. Ya, lagi. Jadi pelantikan kepada pertabalan. Itu jawapan nombor 4. Okey, selesai. Kita pergi kepada nombor 5. Nombor 5, siapa nak cuba? Okey, kalau kamu tak sempat, tak mengapa ya. Sebab kita akan videokan ya. Nanti kamu boleh tengok balik. Sebab yang cikgu sentuh ni penting ya. Semuanya penting. Ya, walaupun tidak menjadi banyak sangat ya. Banyak sangat yang cikgu catat. Mungkin ada yang tak sempat, tapi tak mengapa, nanti kamu boleh ulang tayang sekali lagi. Ya, ulang siaran. Ya, tengok masing-masing. Ya, sebab kita memerlukan ruangan untuk soalan yang keseterusnya. Okey, silakan siapa nak cuba nombor 5? Nombor 5 ni pun sangat mencabar soalan dia. Memang mencabar. Cikgu bagi tahu awal ya. Mencabar soalannya. Kamu akan pergi banyak tempat nanti. Ya, sebab kamu nak mencari jawapan. Silakan, ada yang nak mencuba? Wah, dah 12 suku dah. Banyak dah masa ni. Habis, cikgu mohon lah ya. Kita selesaikan sebab nanti penting juga ya nak terangkan ni. Boleh tak cikgu ambil masa lebih sikit? Ya. Boleh cikgu. Boleh. Mid dia sejam aja. Jadi sampai 12.30 insyaAllah. Ini kita kena laju. Okey, nombor 5. Cikgu rasa cikgu kena bagi jawapan. Sebab takut nanti terputus ya. Okey, baik. Cikgu bagi jawapan dahulu. Ya, okey. Tengok. Ya, jawapan dia ialah dekat sini. Ya, dekat bukan dekat bas. Bas tak kait. Jawapan dia ialah dekat Alma Express. Ya, Alma Express. Mungkin ada antara kamu yang tak terfikir jawapan Alma Express. Ada yang bubuh adalah. Ya, mungkin ada yang bubuh adalah. Mungkin ada yang bubuh antara. Ya. Jadi bukan itu yang kita cari. Bukan adalah, bukan antara. Ya, jawapan dia ialah Alma Express. Mengapa? Baik, cuba kamu tengok di sini. Alma Express. Express.
Yang ini kita merujuk kepada hukum DM. Ya, hukum DM. D ialah diterangkan, M ialah menerangkan. Cikgu terangkan dahulu, ya, kalau kamu tak sempat catat pun tak apa, nanti kamu tengok lagi sekali ya, sebab kita masa sangat terhad. Ya, untuk mudah faham, biasanya cikgu akan terangkan kepada pelajar, ya, tengok pada benda dan cerita. Okey, cikgu nak ambil contoh yang mudah. Sos cili dan chili sos. Ini satu. Yang kedua, rendang. Kita ambil contoh dulu ya, sebelum kita bertengok jawapan. Rendang daging dengan daging rendang. Yang ketiga, kita ambil 3 contoh ya, supaya kamu nampak. Kari puff mini dengan mini kari puff. Okey, hukum DM ni pelajar, kita kena tengok benda dia. Yang kita tengok benda dia dalam yang pertama ni apa? Rendang daging. Benda yang dah jadi tu apa? Ya, dalam kari puff mini kari puff, bendanya tu apa? Kita cari benda dia dulu. Okey, kalau kita tengok dalam ya botol, ya, biasanya kita beli tu botol tu, okey. Yang dah jadi ni pelajar, cili ke sos? Yang kita nampak dalam tu apa dia? Sos ataupun cili dia? Ada yang boleh respon tak? Okey, ya, cikgu teruskanlah ya sebab masa. Okey, yang kita nampak ialah sos, ya, dan dalam botol ni, ya, dalam botol ni yang kita nampak sos, dan cerita tentang sos itu ada sos cili, ada sos tiram, ya, ada sos tomato. Ya. Jadi kita, ini cerita dia, ya. Jadi jawapan dia ialah sos cili, bukan cili sos. Sama juga dengan rendang daging rendang yang kita nampak ya dalam mangkuk yang terhidang atas meja itu ialah rendang. Okey, pelajar, yang kita nampak ya mak kita dah hidangkan ialah rendang, dan cerita tentang rendang ni macam-macam. Ya, ada rendang daging, ya, ada rendang ayam, baik, ada rendang kerang, ya, ada macam-macam lah. Ya, ada rendang arnab. Ada orang suka makan arnab, ya, rendang arnab, ya. Jadi yang kita nampak ialah rendang. Bukan daging dia, ya. Yang kita nampak ialah rendang. Itu sebab dia jadi rendang daging, bukan daging rendang. Samalah juga dengan kari puff mini kari puff, ya, yang kita nampak dah jadi ialah kari puff, ya. Ceritanya ialah mini. Samalah juga dengan bas mini bas. Okey, telekung mini telekung, yang kita nampak telekung, ya, dan cerita dia ialah sifat dia mini. Jadi kita kembali kepada soalan, ya. Alma Express, ya, yang kita nampak dekat situ bas dia Express, ya. Alma tu ialah cerita dia, ya. Yang kita nampak ialah Express. Kita terus pada jawapan, ya. Yang kita dah nampak kejadiannya ialah Express. Express ni ialah milik Alma, ya. Jadi Express Alma, restoran Gani, ya. Gani restoran, samalah juga tu. Ya, yang kita nampak dekat situ restoran, ya, dan cerita dia milik Gani, ya, restoran Gani. Okey, samalah sifat dia, ya. Okey, selesai nombor 5, ya. Selesai nombor 5. Antara tadi salah, ya. Antara, okey, cikgu terang dekat sini, antara, kalau ada yang berbuah jawapan di antara, ya, cikgu terangkan saja, ya, di antara ni kita guna untuk kedudukan, ya, yang ada menunjukkan kedudukan. Contohnya, ya, kita ambil contoh mudah. Aisyah
duduk di antara Izzah, okey, ya, di antara Izzah dengan Aisyah, duduk di antara Izzah dengan, ya, kita bubuh, katalah contoh kita bubuh Suraya. Ya, ini ada menunjukkan kedudukan. Ya, yang kita nak tahu Aisyah. Ya, kita nak tahu kedudukan Aisyah. Duduk dia di antara Izzah, ya, dengan Suraya. Jadi kita guna perkataan di antara, ya. Antara ni kita guna masa bila? Contoh antara faktor, tak ada kedudukan. Antara sebab, tak ada kedudukan, ya. Maka itu kita guna antara. Okey, selesai nombor 5. Kita pergi nombor 6. Kita kena lajulah sikit, ya, nombor 6. Sebenarnya banyak lagi yang cikgu nak terang ni, takut tak sempat aja. Siapa nak cuba nombor 6? Kita sampai 12.30, ya. Okey, masih dalam masa lah. Ada siapa nak cuba nombor 6? Ada siapa nak cuba tak nombor 6? Awak dah. Try. Awak dah. Nombor 6. Try awak dah. Belum dengar suara awak dah mencuba. Silakan awak dah, sila cuba nombor 6. Apa jawapan anda awak dah? Banyak sungguh tu jadi sangat. Cikgu rasa cikgu ada terang tadi ni. Awak dah. Banyak sungguh. Kamu tukar kepada sangat. Tadi cikgu dah terang. Ada sangat, ada sungguh. Kan? Cikgu dah terang tadi awak dah. Ya, sangat, sungguh dan amat. Ini ialah kata penguat bebas awak dah. Ya. Kata penguat bebas ni, kata adjektif dia boleh duduk depan, kata adjektif dia boleh duduk dekat belakang. Bebas. Dia bebas kan? Jadi, sungguh banyak, banyak sungguh. Okey? Banyak sangat, sangat banyak. Boleh. Amat banyak ataupun banyak amat. Boleh. Kita tukar pun dia tak salah sebab dia sifat dia sama. Ya, kata penguat darjah penghabisan. Awak dah. Ya. Maknanya bukan itulah yang kita cari. Ada siapa nak cuba? Dia tak nak ni. Dia tak nak berubah. Ada siapa nak cuba nombor 6? Apa yang tak nak? Kena kat situ tu. Ada tak siapa nak cuba? Hilang terus. Ini internet cantik ni. Ni masalah internet ni, dia hilang kejap. Ada siapa nak cuba tak? Nombor 6. Jadi awak dah, bukan itu yang kita cari, ya. Jadi kena berhati-hati awak dah. Cikgu perasan lah awak dah. Tata bahasa memang kena. Kena berhati-hati betul. Ada latihan yang sebelum ini pun cikgu dah tengok. Jadi yang ni kena berhati-hati awak dah, ya. Okey, siapa nak cuba nombor 6? Okey, nombor 6 cikgu bagi jawapan. Cuba kamu cari aspek kesalahan dia, ya. Okey, nombor 6. Terhidang. Bukan. Ya, terhidang bukan. Ya, sebab terhidang ada kata dihidang. Dua-dua kita terima sebab ini adalah ayat pasif. Jawapan dia dekat adik habiskan. Adik habiskan. Ada siapa berani mencuba? Sila, cikgu suka nak mencuba tu yang cuba-cuba dulu. Ya, kalau tak betul kita boleh betulkan. Jawapan dia dekat ya, sila. Siapa nanti kejap cikgu dah jumpa. Siapa yang mencuba ni? Saya. Boleh sebut nama tak sebab cikgu tak jumpa lagi. Siapa yang nak cuba? Siapa, ya?
Nur Alia Nabila. Alia. Ya, silakan Alia. Makanan yang terhidang itu tidak mampu dihabiskan oleh adik. Tidak mampu dihabiskan oleh adik. Ya, tepat. Kali ni kamu jumpa jawapannya Alia. Betul Alia. Ya, kesalahan kita ialah adik habiskan. Ya, dan jawapannya ialah dihabiskan oleh adik. Itu jawapan dia. Ya. Okey, kenapa agak-agaknya? Sebab kata ganti nama diri. Ya, kalau kamu masih ingat, ya, kata ganti nama diri kita kan ada 3. Ya, orang pertama, orang kedua dan juga ganti nama diri orang yang ketiga kan? Ya. Jadi orang pertama ni siapa? Kita ulang balik ya, saya, aku, kami, ya, dan lain-lain. Yang kedua siapa? Orang kedua siapa? Tolong respon. Siapa orang yang kedua? Siapa masih ingat orang yang kedua siapa? Okey pelajar. Tak betul. Orang yang kedua tu orang yang bercakap dengan kita. Siapa orang? Kan, orang yang beliau. Awak. Ya, awak. Kamu, awak, kalian, anda. Tu dah campur dah tu. Kalian. Kalian betul. Ya. Anda, betul. Anda, kalian, saudara-saudara. Ya, kalian, betul. Okey, dan sebagainya lah ya, dan lain-lain. Okey, yang ketiga, yang kamu sebut tadilah, ya. Dia. Mereka. Beliau. Ya, termasuklah nama, ganti nama orang. Termasuk ganti nama orang. Ya, contoh adik, abang. Ini orang ketiga. Ya, kakak, makcik Leha. Termasuk. Ya. Termasuk Pak Mamat. Boleh. Orang ketiga, itu orang ketiga. Ya, Puan Pengetua. Ini orang ketiga. Nampak orang ketiga ni dia meluas lagi banyak ya. Ini ialah contoh orang yang nombor 3. Ya, jadi adik tersenarai sebagai orang yang ketiga. Jadi bila orang yang ketiga ya kena guna dihabiskan oleh. Ya, dihabiskan oleh, kemudian masuklah orang nombor 3 tadi. Ya. Jadi orang nombor 3 ni semua ni lah. Semua ni. Dihabiskan oleh dia, dihabiskan oleh mereka, dihabiskan oleh adik, dihabiskan oleh makcik Leha. Semua. Ya, ni orang nombor 3 ya. Itu jawapan dia. Okey. Jadi nombor 6 ni, ini ialah ayat pasif. Ya, ayat pasif. Selesai nombor 6. Masuk nombor 7. Nombor 7 ni tak mencabar. Okey, siapa nak cuba nombor 7? Saya. Ya, silakan. Sebut saja kesalahan dia. Kesalahan dia kamu. Jawapan dia kami. Ya, nombor 3 ni mudah kan? Jadi nombor 3 ni tak mencabar. Bonus untuk kamu dapat markah. Ya, kesalahan ni ialah kamu. Dan jawapan kita ialah kami. Ya, sebab rakan-rakan kan? Ya, kamu nampak rakan-rakan, maka dapatlah jawapan kami. Selesai nombor 7. Nombor 8. Nombor 8. Sikit lagi. Sikit lagi ya. Nombor 8, silakan. Siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Nombor 8. Silakan. Siapa nak cuba? Ada yang cuba tak? Okey, nombor 8 pun tak ada masalah sangat. Ya, siapa nak cuba? Hani, silakan. Tak ada siapa nak cuba ke?
Saya Okey. cuba cikgu. Ya, silakan Alia. Ya, anda penyelamat. Kalau tidak lagi lambatlah kita ya. Okey, silakan Alia. Kesalahannya dari masa ke semasa. Dari Pembetulan masa ke dari semasa. semasa. Dari? Pembetulan dari semasa ke semasa. Betul. Dari semasa ke semasa atau juga kita boleh buat dari masa ke masa kan ya. Okey, selesai. Itu Masa. jawapan. Dari masa ke masa. Okey, selesai nombor 8. Ya, sikit lagi 2. Nombor 9. Nombor 9 dan nombor 10 ya sama macam nombor 6. Nombor 6, nombor 9 dan juga nombor 10 ini ialah ayat pasif. Ya, kena tengok ganti nama diri. Kena tengok kata ganti nama diri. Siapa nak cuba? Nombor 9. Sama macam nombor 6. Cari ayat pasif, cari orang pertama, kedua dan ketiga. Kena kenal pasti ganti nama diri orangnya. Nombor 9, siapa nak cuba? Ramai lagi yang tak cuba ni. Okey. Mana? Sarah. Sarah tak cuba lagi Sarah. Cuba Sarah. Sarah boleh Sarah. Ya. Okey Sarah, silakan. Ada? Cuba on. Buka kamera boleh tak Sarah? Buka kamera. Ya, buka kamera. Okey. Apa jawapan? Jawapan saya, kesalahan dia telah dihantar oleh saya. Ya, betul Sarah. Telah dihantar oleh saya. Okey, itu yang salah. Apa dia masalah dia? Apa jawapan baru kamu, Sarah? Telah saya hantar. Tak betul. Telah saya hantar. Tak betul. Telah saya hantar. Oh ya, betul-betul. Cikgu pun dah confuse. Betul. Ya, telah sebab kamu ambil perkataan telah, tak ambil pun tak apa Sarah. Ya. Dan jawapan kita ialah saya hantar. Ya, saya hantar. Ya, sebab saya ini ialah orang yang pertama. Ya, kata ganti diri pertama. Jadi kita kena terus ya bertemu dengan objek dia. Saya hantar. Ya, saya hantar. Kamu hantar orang kedua. Boleh guna konsep yang sama ya. Saya hantar, kamu hantar. Ini orang yang kedua, ini orang yang pertama tapi konsep yang sama. Okey. Okey, terima kasih Sarah. Dan yang terakhir. Silakan siapa nak cuba yang terakhir. Last. Aisyah Amanina. Boleh? Okey Aisyah, boleh cuba? Cuba Aisyah, apa jawapan kamu? Aisyah tak respon. Okey, siapa nak respon? Siapa nak cuba? Nombor 10 yang terakhir. Ya Alia, teruskan. Kamu selesaikan. Ya Alia, teruskan. Ya, silakan Alia. Cikgu dah bagi. Kesalahannya kita patut amalkan. Ya, dah tentulah ya. Tadi kita dah sebut dalam soalan nombor 10 sama konsep. Ya, jadi kita kotakkan kita patut amalkan. Itu yang salah dan jawapan kamu? Patut kita amalkan. Betul ya, patut tu ya kita buang. Ya, kita teruskan jawapan kata ganti diri satu. Ya, terus jumpa dengan kata kerja pasif. Ya. Jadi patut kita kena ubah. Kita amalkan ya. Okey, betul itu jawapan. Betul Alia, terima kasih. Ya, selesai dah 10 latihan kita. Ya, okey, tolong letakkan berapa skor yang kamu dapat. Ya, lepas tu masukkan dalam grup ya. Cikgu nak tengok juga berapa yang anda skor nanti ya. Okey, sampai di situ cikgu harap kamu faham penerangan ya dan juga latihan kita secara lisan.
Jadi hari ni kita tak ada tugasan ya. Sin satu dah balik. Ya. Sin satu. Ni dia set. Okey, jadi hari ni cikgu tak ada bagi tugasan kepada anda lah. Ya, sekadar kita bincang saja. Jadi bagi mereka yang belum menyelesaikan latihan, minggu lepas cikgu harap teruskan hantar latihan. Ya, okey, sampai di situ cikgu harap boleh faham ya penerangan cikgu hari ni. Jadi apa-apa kamu boleh tengok balik lah ya dalam video yang cikgu akan send kemudian ya. Okey, sampai di situ kita tutup kelas kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sama-sama. Bunyi macam apa? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Dia kata cikgu dah latih. Tapi saya jangan terima kasih cikgu. Terima kasih.